Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Objektif pertemuan kita ataupun perkongsian kita pada kali ini ialah tiap-tiap murid boleh mengenal pasti tiap-tiap perkara dan boleh memahami maksud tiap-tiap perkara melalui penerangan, melalui perkongsian dan melalui tugasan bertulis murid. Alhamdulillah, perkongsian pada kali ini adalah dalam mata pelajaran suci asas kebersihan dalam perkara istinja. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulakan perkongsian pengajaran dengan mengenalkan dan menerangkan maksud erti istinja. Istinja ialah membersihkan kubul ataupun dubur, atau menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau kemeluan hadapan dan dubur kemeluan belakang. Ini adalah disebabkan selepas membuang air kecil dan selepas membuang air besar. Okay, saya teruskan penerangan dengan mengenalkan dan menerangkan maksud hukum beristinja. Beristinja hukumnya adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Maksud wajib di sini adalah mesti melakukan perbuatan istinja. Ditinggalkan mendapat dosa dan dikerjakan mendapat pahala. Itulah kedudukan beristinja bagi tiap-tiap orang Islam adalah diwajibkan. Okay, saya teruskan penerangan dan mengenalkan dan menerangkan maksud alat yang digunakan untuk beristinja. Alat beristinja ataupun alat yang digunakan untuk beristinja adalah alat-alat yang tertentu. Di antaranya ialah menggunakan air dan menggunakan benda-benda yang kesat. Maksud kesat di sini tidak licin. Kasar, benda yang kasar. Contoh benda yang kasar ataupun tidak licin ataupun kesat ialah contohnya ialah batu, daun kering dan tisu. Inilah di antara benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Contohnya kertas pun dibolehkan dan setiap benda yang kesat. Dan syarat bagi benda-benda yang digunakan untuk beristinja ni ialah mestilah ataupun hendaklah dalam keadaan suci, tidak bercampur dengan najis. Di antara benda yang digunakan untuk beristinja yang lebih baik digunakan ialah menggunakan air untuk beristinja. Itulah alat yang lebih baik digunakan untuk beristinja berbanding dengan alat-alat yang lain. Alhamdulillah, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan teruskan pada syarat istinja dengan menggunakan batu ataupun benda-benda yang kesat. Okey, benda yang digunakan hendaklah bersih. Itu benda batu atau benda kesat yang digunakan untuk beristinja hendaklah dalam keadaan bersih. Maksud bersih di sini tidak bercampur dengan najis. Diteruskan syarat istinja dengan menggunakan batu ataupun benda kesat bukan benda yang dihormati.
Maksud benda yang dihormati bukan benda yang suci, benda yang digunakan. Contoh, tidak menggunakan untuk beristinja kertas yang bertulis ayat-ayat Al-Quran. Ini di antara benda yang dihormati yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Beristinja. Saya teruskan syarat bagi batu ataupun benda kesat yang digunakan untuk beristinja. Najis yang dibersihkan belum kering pada tempat keluarnya. Maksud belum kering, masih dalam keadaan basah pada tempat keluarnya. Najis tersebut bersifat basah pada tempat keluarnya. Kemudian benda yang digunakan bukan jenis makanan. Contoh, roti. Okay, diteruskan syarat beristinja dengan menggunakan batu ataupun benda kesat. Najis yang dibersihkan tidak meleleh. Maksud meleleh di sana tidak mengalir. Najis yang keluar daripada najis yang keluar daripada kubur ataupun lubang itu tidak meleleh ataupun tidak mengalir. Masih keras pada tempat keluarnya. Kemudian najis yang dibersihkan tidak bercampur dengan benda lain. Contoh, tidak bercampur dengan najis darah. Okay, Alhamdulillah, saya teruskan perbincangan dengan mengenalkan dan menerangkan maksud di antara kelebihan bagi orang yang beristinja, orang yang melakukan perbuatan istinja. Orang yang beristinja, dirinya dijauhkan daripada penyakit ataupun dilindungi dirinya daripada segala penyakit. Maksud kelebihan di sini adalah keistimewaan, perkara yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara baik yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beristinja, pikirannya cerdas, iaitu daya pikirannya menjadi sihat, sentiasa memberi tumpuan ketika berfikir dan menjadi pandai. Diteruskan kelebihan orang yang beristinja. Seseorang yang beristinja, badannya sentiasa menjadi sihat, cergas, bertenaga. Seseorang yang beristinja disukai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristinja, ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang bagi untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah perkongsian penerangan dalam tajuk istinja. Saya harapkan kepada murid-murid supaya akan dapat mengikuti dan dapat mengenal serta dapat memahami setiap perkara dan maksud sepanjang pengajaran ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seakhiri pertemuan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.